Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Biarkan kita membaca daripada Mazmur 32 ayat 6 hingga 11. Mazmur 32 ayat 6 hingga 11. Ayat 6. Oleh itu, semua umat-Mu yang setia haruslah berdoa kepadamu yang pada masa kesusahan. Apabila banjir kesusahan melanda, mereka tidak ditimpanya. Engkaulah tempat persembunyianku. Engkau akan menyelamatkan aku daripada kesusahanku. Aku bersorak memuji-Mu kerana Engkau menyelamatkan dan melindungi aku. Tuhan berfirman, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau ikuti. Engkau akan ku bimbing dan ku nasihati. Janganlah bodoh seperti kuda atau bakar yang mesti dikawal dengan tali dan kekang supaya menurut. Orang jahat pasti menderita, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan dilindungi oleh kasih-Nya. Bergembiralah dan bersukacitalah, hai orang yang saleh, kerana segala perbuatan Tuhan. Bersoraklah dan bersukacitalah, hai semua orang yang tulus hati. Ayat 6 mengatakan bahawa, oleh itu, semua umat-Mu yang setia haruslah berdoa kepadamu pada masa kesusahan. Apabila banjir kesusahan melanda, mereka tidak ditimpanya. Saudara dan saudari, di sini dia ingatkan kita bahawa oleh kerana Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik, begitu kasih, begitu setia. Jadi harus kita percaya sepenuhnya kepadanya, dan waktu kesusahan kita hendaklah berdoa kepadanya, saudara dan saudari. Ya, di sini ingatkan kita bahawa waktu kita berada dalam kesusahan, haruslah kita berdoa kepadanya. Tapi apa yang saya renungkan di sini? Apa yang patut kita doakan sebenarnya? Bagaimana kita harus berdoa waktu kesusahan? Saudara dan saudari, betulkah? Selalu dalam kesusahan, bagaimana kita berdoa? Saya yakin ramai di antara kita, waktu kita sakit, waktu kita susah, mungkin kita komplain kepada Tuhan. Wahai Tuhan, kenapa ini berlaku di atas saya? Saya begitu taat, begitu baik terhadap kamu. Saya selalu sembahyang, selalu memberi persembahan wang. Kenapa ini berlaku di atas saya? Betulkah? Kita doa, mungkin kita selalu komplain. Ataupun kita memberitahu Tuhan betapa susah, betapa hebatnya masalah saya. Ayo Tuhan, saya sekarang sangat miskin. Tak ada duit lagi di dalam bank, 1 sen pun tidak ada. Ataupun kita mungkin beritahu Tuhan, ayo Tuhan, saya sangat sakit, kamu tahu. Saya sangat sakit sampai saya tidak dapat tidur. Ataupun kamu bagi tahu Tuhan, oh musuh saya itu, si celaka itu begitu jahat. Mulutnya begitu bisa, begitu beracun. Betul tak? Kita mungkin beritahu Tuhan betapa besar masalah kita. Ataupun kita beritahu Tuhan
minta Tuhan, ambil alih Tuhan. Jangan biar saya menghadapi kemiskinan. Biar saya jadi kaya. Ambil alih kemiskinan saya. Ambil alih kesakitan saya. Ataupun kita minta sesuatu daripada Tuhan. Oh Tuhan, bagi saya duit lah. Saya perlu beli kereta. Bagi saya 40,000 lah. Ataupun bagi saya kesihatan lah. Bagi saya kerja lah. Bagi saya anak lah. Saya tidak ada anak. Bagi saya anak lah. Ataupun bagi saya suami lah. Bagi saya isteri lah. Dan sebagainya. Kan? Kita komplain. Kita mengadu. Kita memberitahu Tuhan betapa hebat masalah kita. Kita minta Tuhan ambil alih masalah kita. Ataupun kita minta sesuatu daripada kurniaan Tuhan. Saudara dan saudari, ini yang selalu kita minta. Selalu kita doa waktu kita kesusahan. Tapi ayat di sini, ayat 5 mengingatkan saya, waktu kesusahan bukan doa sedemikian. Dia kata, hendaklah berdoa kepadamu pada masa kesusahan. Apabila banjir kesusahan melanda, mereka tidak ditimpahnya. Engkaulah tempat persembunyianku. Engkau akan menyelamatkan aku daripada kesusahanku. Aku bersorak memujimu kerana engkau menyelamatkan dan melindungi aku. Bahkan saudara dan saudara di sini ingatkan saya, waktu kesusahan perlu berdoa untuk mengalami Tuhan. Oh Tuhan, saya mau mengalami Engkau. Biar banjir datang tapi tidak menimpa saya. Biar Engkau menjadi tembok saya. Biar Engkau menjadi perlindungan saya. Biar Engkau menjadi persembunyian saya. Biar Engkau menjadi penyelamatan saya. Ini yang saya mau mengalami dalam kesusahan. Saudara dan saudari, inilah yang patut kita doa. Bukan minta, bukan komplain, tetapi kita memberitahu Tuhan, kita mahu mengalami Tuhan dengan lebih mendalam lagi sewaktu kesusahan. Ya, kita mahu mengalami persembunyiannya. Kita mahu mengalami penyelamatannya. Kita mahu mengalami perlindungannya. Saudara dan saudari, ini perlu iman yang besar. Dapatkah kita berdoa sedemikian waktu kesusahan? Bukan minta ambil alih, tapi kita beritahu Tuhan, mari, come, datanglah, mari. Biar saya melalui kesusahan ini. Biar saya mengalami Engkau dalam kesusahan ini. Saudara dan saudari, ini perlu iman yang cukup besar. Seperti Tuhan Yesus, saudara dan saudari. Bila Tuhan Yesus menghadapi masalah di depannya, yaitu kematian di atas kayu salib yang begitu dahsyat, dia juga berdoa. 3 kali dia berdoa, Tuhan kalau boleh ambil alihlah cawan ini. Ambil alihlah kepahitan ini. Tetapi jangan ikut kehendak saya, tetapi mengikuti kehendak-Mu. Supaya saya boleh mengalami kuasa dan mulia Tuhan di atas saya waktu di atas kayu salib. Saudara dan saudari, ini yang Tuhan Yesus doakan. Ya, walaupun dia takut juga, walaupun dia takut sakit, dia takut mati, tapi saudara dan saudari, akhirnya dia kata, saya mahu melalui cawan ini. Saya mau menghadapi masalah ini dan saya mau mengalami Tuhan, penyelamatan Tuhan dan kuasa Tuhan yang membawa saya bangkit daripada kematian. Saudara dan saudari, asalkan kita berdoa, saudara dan saudari, saya yakin kita boleh mengalami Tuhan seperti Tuhan Yesus mengalami Allah. Saudara dan saudari, dan seterusnya ayat 8 dia kata, Tuhan berfirman, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau ikuti. Engkau akan kubimbing dan kunasihati. Saudara dan saudari, kalau waktu kesusahan kita tetap berdoa, mahu menghadapi kesusahan itu, kita mahu mengalami Tuhan. Saudara dan saudari, di sini dia kata, Tuhan akhirnya akan menunjukkan jalan, akan membimbing sepanjang jalan, akan menasihati kita sepanjang jalan itu. Nah, saudara dan saudari, sebelum menghadapi masalah, Tuhan sudah tunjuk jalan. Dan sewaktu kita menghadapi masalah, Tuhan bimbing kita sepanjang jalan dan menasihati kita sepanjang jalan. Saudara dan saudari, ini mengingatkan saya bahawa sewaktu dalam kesusahan, sepanjang kesusahan itu, wow, Tuhan menemani di sisi kita. Dia bukan biar kita bersendirian atau berseorangan. Dia melalui bersama dengan kita. Saudara dan saudari, ada orang pernah mencerita sedemikian. Waktu menghadapi kesusahan, dia melalui jalan itu. Tapi bila dia nampak kenapa di atas pasir itu hanya ada kakinya sendiri, jejak kakinya sendiri, dia komplain kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau biar saya bersendirian? Kenapa engkau tidak menemani saya? Saudara dan saudari, dan akhirnya Tuhan beritahu dia bahawa
jejak kaki itu bukan kamu punya, tetapi saya punya. Saya yang berjalan di atas jalan itu dan saya memegang kamu untuk melaluinya. Dan saudara dan saudari, inilah menggambarkan bahawa dalam kesusahan, Tuhan menunjuk jalan, membimbing jalan dan menasihati kita. Dia menemani kita. Dan saudara dan saudari, saya tidak tahu kalau ada orang menemani kamu, apa perasaan kamu, saudara dan saudari? Kalau kamu rasa takut, bila kamu rasa takut, kalau ada orang menemani kamu, apa perasaan kamu? Saya masih ingat waktu di sekolah dulu, banyak perempuan, pelajar perempuan, bila mau pergi tandas takut hantu, takut gelap, dan dia mesti bawa satu kawannya masuk bersama pergi ke jamban. Betul tak? Nah, saudara dan saudari, bila ada kawan masuk pergi ke jamban, tidak takut hantu lagi. Nah, saudara dan saudari, bila ada orang menemani kita, ketakutan kita akan hilang. Saudara dan saudari, banyak yang kenal saya pun tahu bahawa saya paling takut haiwan, binatang. Takut anjing lah, takut kucing lah. Bila saya jalan pergi jalan, memang saya takut kalau ada anjing, bahkan ada 3 ekor, 4 ekor anjing. Saudara dan saudari, saya bersyukur Tuhan tahu kelemahan saya dan Dia mengurniakan saya seorang isteri, killing, yang tidak takut anjing. Selalu bila kami jalan, tetap waktu ada anjing, secara automatik, tak perlu saya cakap, tak perlu saya minta, isteri saya akan berdiri di depan. Dia akan, jalan, kamu orang jalan. Saya tahan anjing itu. Dan AJK saya di gereja pun tahu. Bila pergi penginjilan, ada anjing, tetap AJK akan berjalan di sisi saya, di tepi saya, dan saya dikepung mereka. Saya berjalan di tengah-tengah. Kerana mereka melindungi saya daripada anjing. Nah, saudara dan saudari, ini menggambarkan bahawa bila Tuhan menemani, bila Tuhan menyertai, saudara dan saudari, begitu hebatnya Tuhan. Kita boleh mengalami penyelamatannya, mengalami perlindungannya, mengalami persembunyiannya, saudara dan saudari. Macam saya disembunyikan di antara AJK waktu berjumpa dengan anjing, saudara dan saudari. Hari ini, tak kira apa jua kesusahan yang kita hadapi, saudara dan saudari, jangan takut. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mahu mengalamimu. Saya mahu mengalami persembunyian Engkau. Saya mahu mengalami penyelamatan Engkau. Saya mahu mengalami perlindungan Engkau. Saudara dan saudari, Allah adalah bos kita. Kalau kita serahkan diri kepada Tuhan, bermaksud Engkaulah Tuhan saya, Engkaulah bosku, Engkaulah yang menyelamatkan saya dan melindungi saya. Dan saudara dan saudari, ayat 10 dan 11 mengatakan bahawa orang jahat pasti menderita, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan dilindungi oleh kasih-Nya. Bergembiralah dan bersukacitalah, hai orang yang saleh, kerana segala perbuatan Tuhan. Bersoraklah dan bersukacitalah, hai semua orang yang tulus hati. Saudara dan saudari, di sini ingatkan kita bahawa orang saleh dan orang tulus hati tetap akan mengalami Tuhan. Saudara dan saudari, saleh itu bermaksud dari awal sampai hujung tetap kita percaya kepada Tuhan. Tulus hati itu bermaksud betul-betul kita percaya Tuhan. Tidak mencabar Tuhan, bukan mencuba Tuhan. Saudara dan saudari, kalau kita tetap percaya kepadanya, dan akhirnya kita nampak Dia tetap menyelamatkan kita. Saudara dan saudari, sebenarnya pada pendapat kamu, susahkah bagi Tuhan untuk selamatkan kita? Bagi saya, langsung tidak susah. Kesusahan, masalah kita hanya kacang saja di depan Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan tetap boleh menyelamatkan kita. Kalau Dia cubit saja, masalah itu tetap hilang. Tapi Dia cuma mau nampak sikap kita. Dia mau tengok iman kita kepadanya. Asal kita saleh, tulus hati kepadanya, akhirnya tetap kita akan bergembira dan bersukacita. Saudara dan saudari, ingat, selepas hujan ada pelangi. Selepas malam ada fajar. Selepas gaduh lebih mengasihi. Selepas miskin, hubungan lebih rapat. Dan selepas COVID-19, saya yakin keluarga lebih bahagia. Saya yakin gereja lebih bersemangat dan ada kerana orang lebih menghargai sembahyang di gereja. Orang lebih menghargai pelayanan di gereja. Amin. Saudara dan saudari, kita tetap berdoa kepada Tuhan waktu dalam kesusahan. Bukan minta, bukan komplain, tapi mahu mengalami Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Engkaulah Tuhan kami yang menemani kami, menyertai kami sepanjang kesusahan. Bantulah kami waktu kesusahan. Kami berdoa bukan mengambil alih masalah kami, tetapi kami berdoa untuk lebih mengalami perlindungan Tuhan, penyelamatan Tuhan dan persembunyian-Mu Bapa.
Berkatilah setiap kami, supaya kami boleh tulus hati, kami boleh saleh sampai habis, sampai hujung. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.